Puchung ingin merujuk kepada butiran 020200 pembangunan wanita dan saya akan fokus hari ini perbicaraan saya untuk pembangunan wanita saja. Datuk Pengerusi, menurut Global Gender Gap Report 2023 yang baru saja diterbit pada Jun yang lalu, Malaysia sekali lagi berada di ranking 30% yang terendah, iaitu 102 daripada 146 negara yang dinilai. Global Gender Gap Index ini merangkumi 4 subsektor, iaitu pencapaian pendidikan, penyertaan dan peluang ekonomi, kesihatan dan kemanduran serta pemekasaan politik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Malaysia telah pun mencapai ranking pertama bersama dengan 24 negara yang lain bagi subsektor pencapaian pendidikan, di mana Malaysia mendapat perfect mark sub-index 1 daripada 1. Walau bagaimanapun, Malaysia mendapat ranking yang sangat rendah dalam subsektor penyertaan dan peluang ekonomi serta pemekasaan politik dengan ranking 89 dan 122 daripada 146 negara masing-masing. Dengan itu, Puchung akan bincang pembangunan wanita dari segi ekonomi dan juga politik. Datuk Pengerusi, kadar penyertaan tenaga kerja wanita di Malaysia hanya adalah pada sekitar 55% sahaja berbanding dengan lelaki pada sekitar 80%. Ini adalah sangat rendah jika kita berbanding dengan negara-negara lain di rantau ASEAN seperti Vietnam, Singapura, Thailand dan Cambodia. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita bukan sahaja hanya adalah satu isu hak, tetapi bagi Puchung lebih penting lagi ini adalah satu isu ekonomi. Wanita menyumbang 50% talent pool di Malaysia. UNDP menjangka bahawa jika kita dapat meningkatkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja kepada 70%, kita boleh meningkat KNDK kita sebanyak 2.9%, iaitu sekitar 50 hingga 60 bilion ringgit setiap tahun. Oleh itu, Puchung mengalu-alukan kerajaan meletakkan sasaran untuk meningkatkan kadar penyertaan tenaga kerja ke 60%. Namun begitu, inisiatif utama yang diumumkan dalam belanjawan ini hanya adalah lanjutan program-program yang sedia ada. Dan bagi Puchung, mereka tidak mampu membawa Malaysia ke arah 60%. Sebagai contoh, Datuk Pengerusi, program wanita kembali bekerja, Career Comeback Program, di mana pengecualian cukai diberi kepada wanita yang berhenti kerja 2 tahun dan ke atas. Setahu saya, setiap tahun apabila kerajaan nak membuat pengumuman untuk meningkatkan penyertaan tenaga buruh wanita, bila dia bangkitkan di parlimen, jawapan daripada kerajaan adalah dia ada program wanita kembali bekerja. Walau bagaimanapun, saya tengok statistik ini, saya sangat terkejut. Menurut Talent Corp, daripada tahun 2019 hingga Ogos 2023, hanya 145 permohonan diterima oleh Talent Corp di bawah program ini. Dan daripada ini, hanya 78 diluluskan. 65 ditolak dan 2 permohonan masih dalam pertimbangan. Ini bermaksud bahawa hanya 78 wanita berjaya balik kerja melalui program wanita kembali bekerja yang banyak menjadi pengumuman kerajaan-kerajaan yang berbeza. Untuk meletakkan perspektif, berapakah wanita yang kita perlu kembalikan ke pasaran buruh jika kita nak mencapai sasaran 60%? Saya telah pun kira kita perlu mengembalikan 500,000 orang wanita daripada 6.1 juta hari ini. 78 berbanding dengan 500,000 yang kita perlukan adalah sangat jauh bezanya. Oleh itu, Puchung ingin tahu apakah usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan keberkesanan program wanita kembali bekerja supaya boleh membantu mencapai sasaran 500,000 dan bukan setakat token ataupun kosmetik saja. Datuk Pengerusi, seterusnya Puchung juga ingin menarik perhatian Dewan yang ini berkenaan dengan kadar penyertaan tenaga buruh wanita mengikut tahap pendidikan. Kalau kita tengok mengikut tahap pendidikan, untuk wanita yang mendapat pendidikan tinggi, penyertaan tenaga buruh adalah 64.1%, tetapi untuk mereka yang mendapat pendidikan tinggi dan rendah sahaja, mereka adalah lebih rendah, iaitu pada kadar 52.2% dan 43.6%. Berdasarkan angka ini, Puchung cadangkan kerajaan untuk meletakkan lebih banyak fokus lagi untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh bagi mereka yang berpendidikan menengah dan juga rendah.
dan saya nak tahu apakah inisiatif-inisiatif baru yang diambil oleh kerajaan untuk mencapai sasaran tersebut. Secara keseluruhannya, Puchong ingin cadangan kepada KPWKM untuk meneraju satu jawatan kuasa khas yang berdasarkan misi. Mission-based Special Committee yang merangkumi pelbagai kementerian dan agensi yang berjurus tindakan, action-oriented dengan sasaran. You have only one mission dalam Special Committee ini, iaitu mengembalikan 500,000 wanita balik ke pasaran buruh dalam tempoh 5 tahun dalam penggal ini. Seterusnya, Datuk Pengerusi 1 minit bagi saya untuk mengalih kepada isu wanita dalam politik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi subsektor pemerkasaan politik di Global Gender Gap Index, Malaysia mencapai skor yang sangat-sangat rendah, iaitu 0.098 daripada 1. Jika kita menggunakan skala markah 100, kita dapat 9.8% saja, kurang daripada 10 fail lah. Walaupun wanita terdiri daripada sekitar 50% pengundi dan populasi, tetapi hanya terdapat 13% wanita di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya telah pun cek, sejak kemerdekaan kurang daripada 100 wanita pernah menjadi ahli parlimen. Dengan perwakilan yang begitu rendah, suara dan keperluan wanita dan kanak-kanak tidak boleh mendapat perhatian yang sepatutnya. Bukan sahaja di peringkat parlimen, malah di peringkat negeri, akar umbi pun pemimpin politik wanita berjawatan adalah kurang daripada 15%. So, dengan ini Puchong ingin cadangkan untuk pertimbangan kerajaan supaya menubuhkan satu political Party Fund for Women Empowerment, dana parti politik untuk pemerkasaan wanita. Dalam tempoh 10 tahun ini, parti politik tidak kira kerajaan ataupun pembangkang layak mendapat peruntukan daripada kerajaan setiap tahun untuk setiap wanita yang dilantik menjadi ketua kampung, jadi ketua masyarakat, ahli majlis, ataupun dipilih menjadi adun dan ahli parlimen. Kerajaan juga boleh menyediakan matching grant untuk parti politik bagi program-program pembangunan pemimpin politik wanita untuk menyediakan mereka menjadi pemimpin. Sudah tentu ini bukan dalam bentuk sosial seperti masak-masak, persolekan high tea dan sebagainya. Fokus adalah untuk membina talent pool politik, pemimpin politik wanita. Dengan ini, kerajaan dengan adanya peruntukan, kerajaan mewujudkan insentif untuk parti politik melatih, melantik dan mencalonkan pemimpin wanita. Saya tahu bahawa sini ada ramai ahli-ahli parlimen lelaki mungkin tidak akan bersetuju dengan cadangan saya, tetapi saya rasa ini adalah sangat penting. Saya setuju. Ya, sebab untuk saya inilah adalah sangat penting sebab dengan ini baru saja parti politik ada insentif. Puchong cadangkan kerajaan boleh tak payah peruntukan yang banyak, 5 juta sahaja boleh menjadi satu game changer supaya sistem politik di Malaysia yang selamanya ini male dominated boleh diubah. Selain itu, dana ini juga boleh menjadi projek perintis bagi political party fund untuk setiap perwakilan yang telah pun dilaksanakan di beberapa demokrasi matang yang di bawah Akta Pembiayaan Politik mereka, Political Funding Act. Ini boleh menjadi projek perintis supaya lain kali kita tahu macam mana kita boleh buat political party fund. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan. Datuk Pengerusi, terima kasih kerana telah pun memberi saya lebih masa untuk habiskan perbicaraan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong.